Assalamualaikum, Imran Sukses here. Okey, selamat malam buat anda semua. Hari ini saya akan berkongsikan kepada anda semua berkenaan dengan cryptocurrency. Apa itu sebenarnya cryptocurrency? Mungkin ada di kalangan anda yang sudah faham, sudah tahu dan boleh kata sudah pro lah kan dalam kripto ni. Tapi masih ada lagi segelintir daripada kita ni yang tak faham, yang tak tahu apa itu cryptocurrency. Okey, hari ni, kelas hari ni adalah berkenaan dengan memahami asas cryptocurrency. Apa itu sebenarnya cryptocurrency? So, episod kali ni saya akan mendedahkan berkenaan dengan macam mana ia berfungsi. Okay, so you guys dah ready? Okay, kalau dah ready, saya akan bawakan you guys. Okay, ini adalah, kalau boleh nampak kat sini, memahami asas cryptocurrency. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak nak jalan pula. Okay, kita pakai ni. Okay, mata wang kripto. Okay, apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency kita sebut, kita sebut mata wang. Okay, selalunya kalau kita dengar orang cakap apa tu kripto, kripto tu wang lah, wang digital, wang digital. Ramai orang akan cakap kripto tu wang, tapi sebenar-benarnya cryptocurrency bukanlah mata wang. Okay, tapi kalau kita pernah tahu, dalam white paper Bitcoin tu sendiri yang mana yang dicipta, Bitcoin ni sebenarnya dicipta oleh Satoshi Nakamoto, bukan Ajinomoto, Nakamoto. So dia merupakan developer Bitcoin. Tidak pernah mengatakan Bitcoin itu mata wang, sebaliknya mengatakan Bitcoin itu peer to peer for transaction purpose. Apa itu peer to peer? Peer to peer adalah apabila menggabungkan antara pembeli dan penjual. Hanya ada dua ni saja, peer to peer, pembeli dan penjual. Dia tidak akan melalui orang tengah iaitu bank atau government atau sebagainya lah. So for transaction ataupun kita cakap kegunaan transaksi, kita nak beli barang pakai cryptocurrency. So jelas setakat ni, ini merupakan definisi. Ada orang sebut mata wang, tapi bagi saya ia merupakan satu aset. Bila sebut tentang mata wang kripto, jadi kripto ini bukanlah sebuah mata wang. Dunia pun tidak tahu siapa yang melabel kripto sebagai mata wang. Oleh yang demikian, para cendekiawan dunia rasmi mengatakan kripto ini adalah sebuah aset digital. Kenapa saya cakap aset digital? Simple. Dulu kalau kita tengok pada tahun 1990, pada tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, orang ramai akan cakap, belilah rumah. Kerana rumah adalah aset. Belilah emas. Emas adalah aset. Tapi apabila kita datang pada satu zaman di mana start 2010, orang sudah mula mengatakan, apabila Bitcoin dicipta, orang sudah mula sedar yang Bitcoin ini juga merupakan salah satu aset. Bukan semata-mata rumah tadi. Mungkin dulu kita cakap rumah tu aset, emas tu aset. Tapi hari ni Bitcoin dah menduduki tangga. Kalau kata dulu Bitcoin kat bawah, orang tak kenal, orang cakap Bitcoin ni tipu lah, scam kan. Dulu kan orang tak percaya sangat. Tapi bila lama-lama Bitcoin ni dah jadi satu benda yang sangat valuable. Why valuable? Kita kena faham dalam aspek ekonomi, semakin kurang supply, dan apabila demand itu meningkat, harganya akan meningkat. So apa yang ada dalam Bitcoin sendiri adalah supply. Supply ini merupakan jumlah unit yang ada. Jumlah unit Bitcoin yang ada adalah sebanyak 21 million atau 21 juta. So dalam 21 juta, penduduk dunia ni ada bilion. So bila sebut penduduk dunia ni ada bilion, so dalam banyak-banyak penduduk dunia ni, dengan value ataupun dalam supply Bitcoin tu sendiri, maka sangatlah kita cakap, kalau kata 21 juta orang beli, seorang beli satu Bitcoin, habislah. So selebihnya lagi saya nak beli apa? Dah tak ada. Maksudnya hanya orang tertentu sahaja yang memiliki Bitcoin, dan mereka ini sebenarnya menyimpan aset. Faham setakat ni? Kita tak nak sembang lebih lanjut pasal benda tu. Aset. Dunia serba moden ni kita terbahagi pada dua aset, iaitu aset fizikal, aset digital. Aset fizikal ni apa? Macam saya kata tadi lah. Aset tetap lah kita, rumah lah, emas lah, macam-macam. Tapi aset fizikal lah. Aset digital pula,
Okey, tidak lain tidak bukan mesti berkaitan teknologi. Teknologi ni maksudnya satu benda yang mengubah dunia lah. Okey, teknologi ni satu benda yang satu pembaharuan dalam industri, dalam mana-mana industri, itulah kita panggil satu benda digital. Okey, dan kita kena sedar yang sebenarnya benda ni sangat valuable hari ni. Okey, suka tak suka, you kena terimalah benda ni memang valuable hari ni. Okey, aset digital. Aset digital ni terdapat banyak teknologi yang baru muncul dan sangat bernilai untuk masa hadapan. Berikut adalah 6 jenis teknologi yang sangat bernilai ketika ini, iaitu AI teknologi. AI teknologi ni apa? Artificial Intelligence. Okey, yang mana manusia, yang mana diprogramkan, macam contoh Elon Musk nak buat AI. Okey, yang mana robot tapi dia macam manusia. Okey, lepas tu kita ada 3D printing. Kita ada VR, virtual reality, ya. Walaupun dalam keadaan maya, kita boleh main game dalam keadaan maya, tapi sebenarnya kita nak main game, contoh duduk kat mana? Duduk dekat tengah-tengah hutan. Kita boleh buat duduk kat rumah, kita pakai VR, kita boleh tengok game tu dalam, kita duduk dalam hutan kan, sebab dia satu teknologi yang barulah. Internet of Things, drone, okey, dan juga blockchain, ya. Yang paling penting kita nak kupas hari ni dalam berkenaan dengan blockchain. Kita tak nak cerita artificial intelligence, 3D printing, virtual reality, kita tak nak cerita yang lain. Kita pergi pada blockchain. Okey, teknologi adalah aset. Setuju atau tak? Kenapa? Dengan membeli atau invest dalam salah satu teknologi, anda telah menyimpan aset digital yang merupakan sebuah teknologi. Teknologi blockchain. Tahukah anda teknologi blockchain ini telah menghasilkan, okey, maknanya blockchain di atas menghasilkan Bitcoin, Ethereum, XRP, Ripple dan banyak lagi mata wang kripto yang lain. Okey. Why blockchain? Kenapa blockchain? Blockchain ni adalah sistem decentralized, tidak berpusat. Tidak berpusat ni maksudnya peer-to-peer tadi tu, nampak peer-to-peer, kita menggabungkan antara salah satu sama lain tanpa melibatkan orang ketiga, pihak ketiga. Itulah kita panggil sistem decentralized. Yang mana? Yang kedua, mencatat segala transaksi yang dilakukan di dalam ledger. Itu adalah sistem blockchain. Okey, transaksi dilakukan tanpa orang tengah. Kita tak perlukan third party. Kita boleh buat sendiri. Kalau kata saya ada Bitcoin, awak ada barang atau apa-apa benda, awak pun nak beli, okey, boleh jual beli atau boleh bertukar salah satu sama lain tanpa memerlukan melalui bank atau sebagainya. Itulah kehebatan blockchain ni. Selamat dan tidak mudah digodam. Kenapa selamat? Okey, kenapa kata selamat? Sebab kalau simpan duit kat bank, you ada risiko tak untuk duit tu hilang? Tetap ada risiko, betul. Tapi kalau kita simpan dalam blockchain lah terutamanya, yang mana kita akan ada kod kita, iaitu adalah milik kita. Kalau kata kod tu hilang, kalau kata kita mati, contoh kita tak bagi dekat wife ke, dekat anak ke, dekat siapa-siapa, orang pun tak tahu yang kita ada unit kripto ni. Itu yang kata terlampau selamat. Okey. Dan yang terakhir adalah lebih transparent, lebih transparent dalam setiap transaksi. Ini paling penting. Kenapa? Kena transparent, okey. Kita nak tahu berapa banyak duit kita ada, berapa banyak duit kita pergi, ke mana duit kita pergi, dan kita kawal semuanya dalam kripto ni. Okey, itulah teknologi blockchain. Okey, so setiap kripto mempunyai fungsi dan kelebihan tertentu dan tersendiri. Okey, semakin hebat dan advance teknologi sebuah kripto, semakin besar permintaan untuk kripto berkenaan. Okey, macam saya kata tadi, okey, bila demand naik, harga dia pun naik lah. Okey, sebab demand. Bila supply dia kurang, demand naik, harga pun naik. Jika permintaan untuk teknologi kripto bertambah, nilai kripto itu akan naik. Oleh yang demikian, sangat penting untuk menyimpan kripto pada masa hadapan. So, anda semua yang tengah tengok live saya ataupun sedang tengok channel saya ni, so anda sangat bertuah. Sebab apa? Sebab anda telah pun mula sedar tentang kepentingan cryptocurrency. Okey. So, kita sebut pada apps kripto pula kan. So, nanti saya akan kupas satu-satu ni dengan lebih mendalam. Okey. Okey, kita tengok contoh kripto adalah Bitcoin. Bitcoin ni adalah mother of every cryptocurrency lah, ibu lah kan. So kalau kita tengok ada lebih kurang 3,000 alternate coin yang terdapat di pasaran. Okey, berikut adalah apps untuk melihat senarai cryptocurrency di pasaran. Contohnya Coin Market Cap. Okey, Coin Market Cap anda boleh tengok. Anda boleh download di App Store, anda boleh download di iOS untuk tengok coin-coin yang ada kat pasaran. Lepas tu kita ada CoinGecko. CoinGecko pun agak bagus untuk kita tengok, untuk kita monitor berapa total supply, berapa harga dia. Kita boleh tengok juga 7 hari lepas jadi macam mana harga dia. Kita boleh tengok 30 hari lepas, kita boleh tengok 60 hari lepas. So, simple. Okay, boleh download dekat App Store, boleh tengok, tak ada masalah. Okay, bila sebut exchanger, apa komponen yang penting dalam sebuah cryptocurrency? Kita cakap tadi, kripto ni memanglah dicipta.
So macam mana kita nak jadikan dia duit? Macam mana kita nak apa tujuan kita simpan? Kita simpan. Okey, katalah kita ada unit kita simpan Bitcoin. Macam mana kita nak tukar salah satu sama lain? Contoh Bitcoin nak pergi ke cash, ataupun Bitcoin saya nak beli Ripple pula. Contoh Bitcoin saya nak beli Litecoin, atau Bitcoin saya nak beli apa-apa. So mesti kena ada exchanger. Exchanger ni adalah satu tempat untuk kita berdagang cryptocurrency. Tempat ni adalah kita jual beli. Kita jual beli. Pastikan pilih top exchanger yang genuine lah, supaya aset tidak hilang. Okay, top exchanger di dunia adalah Binance dan Huobi lah antaranya. Coinbase pun sama, tapi kita lebih popular guna Binance dan Huobi. So kita tengok Binance, Huobi, Kraken, OKEX. Okay, kalau kita tengok Binance terutamanya lebih famous kat Malaysia ni kan. So kita tolak tepi cerita kena ban dengan Malaysia punya government. So kita tolak tepi benda tu, sebab the existing user masih boleh pakai. Kalau kita tengok Bitcoin kita boleh tukar ke ETH, kita boleh tukar ke XRP, kita boleh tukar ke dalam currency mata wang yang ada kat dunia ni. Contoh nak tukar ke Great Britain, kita nak tukar ke Malaysia Ringgit, kita boleh tukar. Begitu juga dengan ETH. Kita ada ETH, kita nak tukar pada ETH pergi Bitcoin, ETH pergi XRP, boleh, tak ada masalah. Inilah sebenarnya kenapa adanya exchanger ni tuan-puan. Okay, so bila kita sebut exchanger ni tempat kita nak jual beli, betul. Sekarang ni katalah you ni jenis nak holding lah. Holding ni maksudnya you nak beli cryptocurrency, you nak beli dan simpan. Bila you cakap you nak beli dan simpan, you mesti ada wallet. You mesti simpan di dalam wallet. Kenapa? Wallet lebih selamat. Kat exchanger ada risikonya, tapi wallet lebih selamat. Okay, wallet ni merupakan tempat untuk menyimpan aset crypto. Wallet terbagi kepada dua, hardware wallet dan software. Hardware ni kita boleh tengok macam Ledger, okay, Nano S kan. So kita boleh tahu yang ini adalah dia akan simpan physical. Kalau hilang benda tu, hilang lah kan. Hilang lah aset ni semua kan. Tapi kalau software ni boleh download dalam handphone, boleh simpan dalam laptop, simple lah. Okay, wallet ni seperti bank lah untuk kita menyimpan aset digital dengan selamat. Okay, tidak boleh diakses oleh orang lain. Contoh macam Trust Wallet, kita boleh simpan dalam Trust Wallet, tapi you kena ingat bila you register Trust Wallet, dia ada 12 digit code. You kena ingat code tu, you tak boleh lupa code tu. So kita ada blockchain untuk you simpan Bitcoin, you simpan apa-apa saja coin you nak. Okay, macam XRP boleh. Okay, kita ada Coinbase wallet, kita ada Luno yang mana menjadi kegunaan rakyat Malaysia. Macam saya fikir saya tak guna Luno lah. Okay, tapi for you guys, kalau you guys nak guna Luno, tak ada masalah, terpulang. And so yang terakhir adalah Remitano. Okay, apa yang penting ni adalah yang paling famous lah yang saya share kat sini. Okay, kita tengok top cryptocurrency. Saya tak nak cerita shitcoin, saya tak nak cerita coin-coin lain. Okay, walaupun saya juga penggemar coin-coin yang low market cap ni. Okay, ini adalah coin yang sangat dah tinggi dah market cap dia, iaitu kita ada yang pertama, mother of everything lah, Bitcoin. Kita ada yang kedua, Ethereum. Kita ada Cardano yang dulunya tak dikenali, sekarang dah dikenali. Kita ada yang empat tu apa? BNB, Binance Coin. Kita ada Ripple, kita ada Litecoin. P tu adalah Polkadot. Kita ada pula Dogecoin yang mana Elon Musk yang menjadi orang kata tonggak utama kenaikan Doge ni. Yang lepas tu kita ada Solana, kita ada IOTA, kita ada EOS dan kita ada NEO. Ini antara coin-coin yang top yang ada dekat dalam exchanger. You guys semua boleh tengok. Okay, so hukum kripto ni pandangan lah, ataupun pandangan atau pendapat orang arif Dr. Zaharuddin, yang mana dia ada usuluddin syariah Dr. Daud Bakar, dia ada syariah, dia ada fiqh, usul fiqh, dan Bitcoin ni harus Bitcoin harus tidak garang lah. Okay, yang mana kita tahu harus ni kenapa? Sebab Bitcoin ni tidak ada unsur-unsur yang tak betul, sebab kita menyimpan aset aset, kita menyimpan nilai sesuatu tu. Okay, kita ada pula Malaysia benar dagangan mata wang kripto. Malaysia juga telah membenarkan dagangan wang digital di Malaysia. Kita tak ada masalah, yang penting bayar cukai. Okay, so itulah sebenarnya penggunaan kripto. Kita tahu pengguna kripto seluruh dunia menukar Bitcoin kepada duit kertas menggunakan ATM Bitcoin. Antara kedai yang terima Bitcoin macam-macam lah seluruh dunia dah. Kebanyakan kedai dah terima Bitcoin Kalau kita tengok di Malaysia pun kita ada beberapa merchant yang terima cryptocurrency sebagai payment. Okay, bukan tak ada. Kita tengok kat Malaysia ni antara salah satu rumah Malaysia lah, owning dia panjang. Maksudnya apa? Rezeki dia dah besar lah, dah kaya kan. So beli rumah pakai Bitcoin, rumah banglo Taman Rambai Bakti Bukit Ramai 478,000. Beli rumah pakai BTC di Malaysia. Inilah gelombang cryptocurrency. Kita stay kejap dekat rumah ni.
So satu nasihat kepada you guys semua, bila you guys dah buat duit dalam cryptocurrency, contohlah you guys hari ni tiba-tiba lah jackpot, rezeki lah, you simpan 3 tahun tiba-tiba naik coin tu harga 1 juta, you ada coin 1 juta unit. Selagi you tak bawa keluar ke dalam bank, duit tu bank tak dapat tahu tau. Bila start you bawa keluar, cashkan duit tu dalam bank, bank akan tahu itu adalah duit you lah. Tapi dia tak jadi masalah tau. Yang jadi masalah dia bila apa tau. You tahu apa yang jadi masalah? Masalah yang jadi ni bila bila you start bila you start untuk beli rumah cash. Ini kerja gila, tak dibuat orang, tapi yalah, ada orang buat juga. Dia beli rumah cash. Bila dia beli rumah cash 478,000, tak pernah ada perniagaan apa, tak pernah ada kita panggil statement bank yang cantik, lepas tu tak pernah pula bayar income tax. Tiba-tiba dia beli cash. Bersedialah 2 minggu, 3 minggu macam tu, LHDN akan cari. Sebab apa? LHDN akan tanya, okay, mana datang duit ni? Okay, duit ni akan kena tax lah. Okay, 28%. Okay, itulah ceritanya. So yang nombor bawah ni kita ada Shopify. Shopify. Okay, ini adalah dia macam Lazada, dia macam Amazon, dia macam Shopee. Cuma Shopee ni kita tengok famous kat Malaysia. Cuma yang ni, Shopify ni dia famous kat Canada. Dia antara Canada punya lah. Okay, merupakan e-commerce company yang terkenal. Telah pun menerima sebanyak 300 jenis cryptocurrency untuk jual beli. Jual beli cryptocurrency kita pakai ni. Shopify dah menerima cryptocurrency ni payment gateway. Maksudnya kalau orang beli barang, orang boleh bayar pakai crypto. Crypto ni macam-macam lah. 300 jenis tu. So sangat-sangat banyak. Okay. So, company yang telah menyimpan crypto. Kita tahu ni, nampak tu Mamat yang rambut kata apa, rambut putih tu kan. Nampak je dia macam tu. Dia orang yang paling berpengaruh dalam dunia kripto ni. Okay, Michael Saylor nama dia. Okay, bukan Sallerman. Michael Saylor, CEO of MicroStrategy Incorporation. Okay, MicroStrategy offer 400 million in note to buy more Bitcoin. Dia ni kalau harga jatuh, setiap kali dia akan beli. Dia lah manusia yang kalau harga jatuh sikit dia akan beli. Harga jatuh sikit dia akan beli. Tak tahulah seberapa banyak kaya dia ni. Okay, so yang bawah tu, Musk say Tesla will accept Bitcoin again as crypto miners using more clean energy. Iaitu Elon Musk yang buat tangan macam ni, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay, Elon Musk, richest man in earth, tuan-puan. Yang mana Elon Musk kita tahu dia adalah tonggak utama bagaimana dia tweet je tiba-tiba Doge naik. Okay, ramai orang cakap mungkin dia tak penting, tapi sebenarnya tweet dia penting juga. Tweet tu yang menyebabkan market tu bergerak sebenarnya, sebab dia antara orang yang influence. Okay, influencer. Bila influencer ni dia cakap, orang pun mula terikut lah. Dan kita tahu dia bukannya influencer yang hua-hua punya. Dia ni influencer yang mana mencipta something yang crazy. Dia buat AI teknologi, dia pula buat ada company Tesla X, dia pula hantar orang nak pergi marik lah katanya. Lepas tu dia pula mengelilingi angkasa, siap boleh minum-minum makan dekat ISS sana tu, pusing-pusing bulan pula pusing bumi, lepas tu turun balik. Lepas tu yang paling menariknya apa tahu, bila roket dia tu, dia boleh naik sampai atas. Lepas tu roket dia tu, selalunya kalau kata ISS ni, dia akan meletup dah. Orang akan turun dengan parachute tau. Selalunya. Tapi yang hebatnya, atau parachute lah, orang akan turun dengan parachute, ataupun satu dia pakai kapsul, jatuh kat tengah laut, orang ambil. Dia boleh buat roket naik, roket tu boleh turun balik, balance sama. Roket tu boleh turun macam mana dia naik. So itu yang bukan turun, landing balik dengan cara yang macam mana dia launch tu. Itu yang specialnya sebenarnya dengan Elon Musk ni. Dia orang yang intelligent lah, okay, to be honest. Dan orang yang cerdik pandai pun dah terima cryptocurrency. Kenapa you nak persoalkan cryptocurrency tak bagus, cryptocurrency tak betul? Okay, so fikir-fikir kan. Bukan nak kata, tapi cuba fikirkan. Okay, BTC as legal tender. Ini best ni. Part ni paling menarik yang saya nak kupas, iaitu berkenaan dengan legal tender ni adalah apa? Apa maksud legal tender? Legal tender ni adalah apabila satu-satu negara tu menjadikan legal tender ni adalah mata wang rasmi lah. Okay, apa yang berlaku? Okay, BTC menjadi mata wang yang sah bagi sebuah negara tu. Itu adalah legal tender. Yang mana negara yang pernah buat yang pertama buat adalah El Salvador. Itu presiden dia Nayib Bukele. Tu Nayib bukan Najib Nayib Bukele say he will send bill to make Bitcoin a legal tender. Yang mana ini dia cakap, ini yang atas tu dia baru cakap. Saya ambil statement yang dia cakap ni dah lama, tapi benda ni dah jadi pun sebenarnya. El Salvador terima Bitcoin sebagai mata wang rasmi.
yang mana Bitcoin ni menjadi satu fenomena pada rakyat El Salvador ni. El Salvador ni tak sabar rakyatnya nak guna Bitcoin walaupun orang cakap Bitcoin harga jatuh, orang bakar ATM. Yelah, dalam 1,000 orang, seorang yang pergi bakar mesin Bitcoin tu, benda tu yang keluar kat media. Yang lagi 900 orang yang tengah sokong kripto ni, yang sokong Bitcoin ni, tak ada pula orang nak cerita. Betul tak? Ini yang berlaku. Kita pergi pada prediction. Yang ini yang paling seronok ni. Kenapa cerita pasal Bitcoin je? Kenapa tak cerita pasal coin-coin lain kan? So, prediction Bitcoin ni 288,000 per Bitcoin. Okay, yang mana according to the creator of Bitcoin stock to flow pricing model, Bitcoin akan capai 288,000 before 2024. Kenapa 2024? Sebab 2024 bulan Mac adalah next halving untuk Bitcoin. Halving ni adalah terms yang mana Bitcoin tu akan berkurang. Dia punya orang mining Bitcoin tu akan berkurang. Simple. Okay, untuk you faham adalah bila jadi macam tu, dia punya unit tu, maksudnya dia punya Bitcoin yang boleh di mining tu dah kurang. Maksudnya supply dia orang kata dah macam mana nak bagi you faham Bitcoin tu bila dia berkurang block per second tu kan, yang mana pada ketika tu tak ada, bila orang duk mining satu dunia ni, dia kebarangkalian nak dapat Bitcoin tu dah susah. So maknanya kat sini Bitcoin tu dah susah dah kita nak miliki. Sebab tu bila susah nak miliki, macam saya kata tadi, bila susah nak miliki benda tu, maksudnya apa? Maksudnya supply dia memang tak banyak. Lepas supply dia tak banyak, demand dia akan naik. Dan itulah kenapa harga dia naik. JP Morgan say Bitcoin could rise 146,000 long term as it compete with gold. Yang mana dia akan naik 146,000 US dollar. Memang betul, memang boleh capai. Silap-silap 146,000 US dollar ni pada tahun depan je. Tahun depan boleh capai. Sumber mana? Ini sumber JP Morgan, okay? Ini orang-orang besar lah dalam industri, okay? Jangan dengar pula cakap Bitcoin akan jatuh sampai 5 sen, $500 kan? Kita punya pengguna atau penyimpan pun dah banyak, okay? So, we talk based on fact, okay? Don't talk shit lah, okay? So, saya pergi balik kesimpulannya. Kesimpulannya apa, tuan-puan? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah menyimpan kripto bermaksud anda menyimpan sebuah teknologi sebagai aset anda. Kumpul dan simpan aset sebanyak mana yang boleh, sama ada aset fizikal maupun aset digital. Okey. Okey, kepada anda semua kan, satu benda lah yang saya nak cakap lah kan, bila kita sebut pasal aset ni kan, benda yang sangat bernilai tau. So, you jangan fikir yang bukan-bukan, you kena start dalam cryptocurrency. Sebab cryptocurrency adalah punca rezeki untuk kita. Mungkin benda ni untuk future. You kena faham future. Okay, you kena faham untuk future. So mungkin untuk episod kali ni saya tak akan kupas panjang berkenaan dengan future, tapi mungkin next episode saya akan kupas kenapa kena simpan kripto ni kan, kenapa. Dan saya nak buka minda anda semua untuk faham kenapa anda kena simpan kripto. Okay, so setakat ini saja. Saya doakan anda semua berjaya. Jangan lupa tonton next episode saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.